Baik. Terakhir daripada saya, sebelum terakhir, bukan terakhir. Berkenaan dengan Goldman Sachs. Okay. Goldman Sachs arbitration move may backfire on Muhyiddin, reports claim. Kita baca. Now, baru-baru ini, dia cerita macam ni lah. Goldman Sachs terlibat dalam skandal 1MDB. Okay, dan kita 2018, kita cuba dapatkan balik aset kita daripada Goldman Sachs. Now, bila tukar kerajaan, 2021, Muhyiddin Yassin hantar peguam dia untuk dapatkan balik dokumen-dokumen, atau bukan dokumen, aset-aset daripada Goldman Sachs berjumlah bilion ringgit. Bilion USD, bukan bilion ringgit, bilion USD. I think membawa kepada 16 bilion, 17 bilion USD macam ringgit macam tu. So, apa yang berlaku? Goldman Sachs disebabkan oleh ada masalah dan sebagainya, serbuan dibuat, dia saman kerajaan Malaysia, dan benda yang dia saman itu bakal membongkar dan menyelongkar satu lagi skandal. Goldman Sachs arbitration move may backfire on Muhyiddin, report claims. The move by Goldman Sachs to commence arbitration proceedings against the government in London may backfire on Muhyiddin Yassin, a CNN report exclaimed. On Wednesday, Bloomberg reported that New York-based investment bank was suing the Malaysian government in a UK arbitration court following festering disagreement over a settlement entered when the former Prime Minister was in power to resolve 1MDB 6.5 bilion bond saga. Pada Rabu lepas, Bloomberg melaporkan bahawa bank pelaburan yang bertapak di New York itu telah menyaman kerajaan Malaysia di dalam satu court timbang tara di UK kerana masalah festering disagreement, kerana ada ketidaksepakatan di dalam perjanjian. Okay. Now, that suit may trigger the current government. Okay. Saman tersebut boleh menyebabkan Anwar Ibrahim untuk mendeklasifikasikan atau mendedahkan perjanjian yang sekarang ini dikategorikan sebagai rahsia kerajaan, rahsia official secret menurut laporan CNA. Right? It may also reopen, dia mungkin juga membuka potentially embarrassing dealings by the bank in the affair, including how it reached the settlement deal with Muhyiddin administration. Dia juga berkemungkinan membuka satu dealing, satu rundingan yang memalukan di antara bank tersebut, dan bagaimana settlement itu dicapai sewaktu pentadbiran Muhyiddin Yassin. Laporan itu mengatakan the government has been encouraged by the several breakthrough made surrounding the 1MDB fiasco, which may have favorable impact onto its position in relation to the dispute with the Goldman Sachs. Okay. Ini yang disebut tadi. Saya baca tentang benda ni. A recent Singapore interview highlights that it's time for Prime Minister Ibrahim to revisit and reopen the controversy Goldman Sachs resettlement reached with the government over 1MDB July 2020 when Muhyiddin Yassin was Prime Minister and Tengku Zafrul was the Finance Minister. Tied in with this horrendous allegation, which, if true, will mean that one Prime Minister benefited from the attempt to negotiate a settlement in the billions of dollars with one of the world's largest financiers and wheel dealers caused by the crook dealings of another. Sekiranya ini berlaku, sekiranya ini benar, bermakna ada seorang Perdana Menteri mendapat laba, mendapat keuntungan daripada cubaan untuk negosiasi settlement yang melibatkan bilion ringgit. Bilion ringgit. Just imagine, bayangkan kekejaman ataupun enormity of the crimes. Satu Perdana Menteri, Najib Razak, hilang 40 bilion. Kemudian datang Muhyiddin Yassin, 6 bilion. Aduh, kita sama-sama dengar. Tindakan Goldman Sachs memulakan prosiding timbang tara terhadap kerajaan Malaysia di London mungkin memberi kesan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut laporan CNA, tindakan undang-undang itu berpotensi membuka semula urus niaga yang dilakukan bank pelaburan itu, termasuk bagaimana ia mencapai perjanjian penyelesaian dengan kerajaan pimpinan ahli Parlimen Paguh itu. Rabu lalu, Goldman Sachs menyaman kerajaan Malaysia berikutan percanggahan pendapat berhubung penyelesaian yang dibuat ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri untuk menyelesaikan isu bond $6.5 bilion Amerika 1MDB.
Menurut CNA, tindakan bank pelaburan itu mungkin membawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyahklasifikasikan perjanjian itu. Pentadbiran Anwar sebelum ini mendedahkan terma perjanjian itu tidak menguntungkan negara. Menurut laporan itu, kerajaan sekarang meraih beberapa perkembangan positif untuk merungkai skandal 1MDB termasuk peranan yang dimainkan Goldman Sachs dan perjanjiannya dengan kerajaan Malaysia ketika itu. Ia termasuk penghantaran pulang bekas pegawai Goldman Sachs, Roger Ng, ke Malaysia Ahad lalu untuk disiasat. Menurut laporan itu, Ng berjanji memberikan kerajaan maklumat yang tidak pernah didedahkan sebelum ini. Habislah Muhyiddin Yassin. Sebab itu kenapa dia kalut sangat itu tuan-tuan. Bila dia punya pejabat peguam dia kena serbu. Habislah dia. Habislah dia. Aduh. Teruk dia kena tuan-tuan. Teruk dia kena. Tapi itulah. Kalau benar bak kata Perdana Menteri bahawa pendedahan tersebut declassification menyahklasifikasikan dokumen perjanjian dan juga dengan Roger Ng ni datang ke Malaysia, pendedahan yang sebelum ini tak pernah didedahkan berkemungkinan akan didedahkan. GPS umum calon PRK Jepak pada hari Rabu ini. GPS Gabungan Parti Sarawak akan mengumumkan calon PRK Dun Jepak pada Rabu setelah saringan polis dan Suruhanjaya pencegahan rasuah. Pengerusi Abang Jo mahu memastikan individu bakal mewakili gabungan bersih itu bersih daripada rekod jenayah dan juga rasuah dan beberapa orang dikenal pasti sebagai potensi calon. Maka di sini kalau kita lihat bahawa Parti Keadilan Rakyat tidak bertanding dalam pilihan raya ini dan memberi laluan kepada GPS untuk bertanding, dan dikatakan bahawa satu parti yang akan bertanding adalah parti aspirasi daripada Sarawak juga, Lina Su. Ini antara yang pernah berdebat dengan saya dululah, Lina. Tapi bukan dia punya counterpart yang berdebat dengan saya. Baik, balik kepada cerita seterusnya. Okey, yang ni agak menarik sedikit. Okey, kita tahu dulu skandal yang didedahkan oleh Rafizi berkenaan dengan NFC. Berkenal dengan NFC, kalau tuan-tuan ingat lagi lah, di mana lembu dalam kondo dan sebagainya. Now, satu keputusan yang partially mengejutkan daripada Mahkamah Tinggi telah dikeluarkan kira-kira semalam atau 2 hari semalam saya rasa. 2 hari lepas, hari ni Ahad. Hari Jumaat lepas, berkenaan dengan kes ini. Ada 2 keputusan. Baik, kita baca. Government gets partial NFC award but Shahrizad's family exonerated. Maksudnya dilepaskan. Okay, the High Court today entered partial judgment for the government against the National Feedlot Corporation but exonerated the family of former UMNO Chief Shahrizad Abdul Jalil from claims of fraud, breach of trust, breach of fiduciary duties, cheating and misappropriation of fund. Okay. Keputusan mahkamah dalam kes tersebut mengatakan bahawa Shahrizad, keluarganya dan juga keluarganya, Datuk Saleh dan juga Shahrizad isterinya dan juga keluarganya tidak terlibat, tidak bersalah dalam tidak terlibat dalam claim of fraud. Sebab ni saya ingat yang ni adalah civil bukannya criminal. Tidak ada pecah amanah, tidak ada kesalahan dalam menjalankan tugas mereka sebagai fiduciary duties, tidak menipu dan juga tidak misappropriate ataupun menyalahgunakan fund tersebut. Dan mahkamah juga mengatakan bahawa dengan pembelian bangunan tersebut, dia ada property yang dibeli oleh NFC itu, pembelian itu adalah valid. Tidak ada masalah dengan pembelian tersebut. Namun begitu, ada judgement kedua yang dikeluarkan oleh hakim, iaitu Justice Anand Ponudurai Audit telah mengarahkan NFC untuk mengembalikan 33.3 juta kepada kerajaan yang tidak digunakan daripada jumlah 250 juta loan yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini. Kemudian Anand juga menyatakan bahawa kerajaan boleh ataupun berhak untuk mendapatkan kembali wang sejumlah 86.9 juta yang dirampas daripada defendant yang sekarang ini diletakkan di bawah akaun kerajaan. Oleh itu, tambahan juga dia telah mengarahkan tanah yang dibeli ataupun properti yang dibelikan dikemas, Putrajaya dan Wan Menerong transfer ataupun dipindah milik kembali kepada kerajaan sebagai owner. Kemudian Anand mengatakan bahawa the remainders of the government claims, seterusnya claim yang lain oleh kerajaan dan juga 10 defendant yang lain termasuk Saleh Ismail yang juga suami Shahrizad dan 3 orang anaknya. Maksudnya mereka tidak
terlibat dalam yang saya sebut tadi, mengatakan tidak ada salah guna kuasa, dan hakim mengatakan tindakan syarikat tersebut untuk membeli tanah dan kondo-kondo itu bukanlah satu kesalahan daripada segi undang-undang. Mungkin moralnya salah, tetapi undang-undangnya bukan satu kesalahan. Namun begitu, disebabkan oleh kegagalan syarikat tersebut untuk menyediakan apa yang dimeterikan ataupun di dalam perjanjian mereka untuk menyediakan feedlot kepada kerajaan dengan jumlah dana 250 juta itu, maka mahkamah memutuskan bahawa wang-wang balance dan juga wang yang telah dirampas berjumlah selebih 120 juta dikembalikan kepada kerajaan. So, dia ada dua ruling di dalam perkara tersebut. Faham? Sebab ada semalam kawan tanya, dia kata, kenapa dia kata yang surat khabar ni kata wang dikembalikan, yang surat khabar ni kata dia tak bersalah. Kalau dia tak bersalah, kenapa nak dikembalikan? Dia kata. So basically point dia adalah dia tak bersalah dalam tuduhan bahawa ada misappropriation of funds, tak bersalah dalam bab itulah yang berkaitan dengan itu. Tetapi dalam masa yang sama, claim untuk nak ambil balik duit tersebut kerana kegagalan mereka melaksanakan projek itu, maka wang itu hendaklah dikembalikan kepada kerajaan. Okay, itu that's that. Tak tahu sama ada kerajaan Malaysia akan merayu atau tidak keputusan tersebut. Kita tunggu dalam masa tempoh 14 hari. Baik.